semakin bertambah. So awak tahu proton duduk je dekat mana? Proton duduk dalam nukleus. So apa yang berlaku apabila proton dalam nukleus semakin bertambah? Charge positif dalam nukleus semakin bertambah, menyebabkan daya tarikan nukleus dengan elektron pada petala semakin bertambah. Bila daya tarikan semakin bertambah, menyebabkan jejari atom semakin berkurang. Okey, contoh soalan yang dia boleh keluar untuk saiz atom adalah, contohnya yang ini. Kalau cikgu suruh susun saiz atom mengikut pertambahan saiz atom daripada kecil ke besar. Macam mana awak nak susun? So dia bagi kedudukan atom-atom ni. So awak dah perlu tahu bila menuruni kumpulan apa yang berlaku, saiz semakin bertambah. Menuruni kumpulan saiz semakin bertambah, merentasi kala saiz semakin berkurang. Kalau cikgu suruh susun ikut saiz semakin menaik, jadi dekat mana yang menunjukkan saiz atom paling kecil? Atom mana yang paling kecil? T, Q, R, X, Y. So atom mana yang paling kecil? So atom mana yang paling kecil? Atom R. Yes, so atom R. Kenapa atom R paling kecil? So kita tengok, kalau kita tahu Q dan R ni berapa petala yang dia ada? So Q dan R berapa petala yang dia ada? 2. Q dan R ada 2 petala. Petala pertama, petala kedua. So ini petala ketiga. So Q dan R ada 2 petala. T, X dan Y ada 3 petala. Jadi yang ada 2 petala, saiz dia lebih kecil lah daripada yang ada 3 petala. So 3 petala dengan 2 petala. So yang 2 petala ni saiz dia lagi kecil. Sebab tu dia menuruni kumpulan saiz semakin besar. Sebab apa? Bilangan petala terisi elektron semakin bertambah. Dan merentasi kala saiz atom semakin berkurang. So antara Q dan R, dua-dua terletak pada kala yang sama. Kala yang kedua. Tapi antara Q dan R, so merentasi kala saiz atom semakin kecil. Jadi antara Q dan R, mana yang mempunyai saiz atom paling kecil? So R. Sebab dia semakin merentasi kala, saiz atom R semakin kecil. Sebab apa? Nombor proton untuk atom R adalah lebih banyak daripada atom Q. So susunan yang paling kecil mula daripada R. Yang kedua apa? Yang kedua Q. Yang kedua Q. Ketiga? Y. Keempat X. Kelima adalah T. So susunan dia maknanya yang paling besar adalah T, yang paling kecil adalah R. Kalau dia bagi dalam bentuk macam ni, awak boleh tengok dia punya kedudukan pada jadual berkala ikut kala dan juga ikut kumpulan. Kalau dia hanya bagi nombor proton saja, contohnya dia bagi Q sama dengan 8, contoh X sama dengan 11, Z sama dengan 17. So contoh dia hanya bagi nombor proton. So kalau dia bagi nombor proton, apa yang awak perlu buat? Kalau dia bagi nombor proton, so apa yang kita perlu buat? Tulis susunan elektron bagi atom tersebut lah. So kita buat susunan elektron dia. So 2, 6, so 2, 8, 1, yang ini 2, 8, 7. Dari sini pun kita dah tahu dah. Mana yang paling kecil? So yang paling kecil adalah Q. So yang paling kecil adalah Q. So X, ini kita tahulah ikut nombor proton. Kalau so kita tahulah ikut nombor proton. Maknanya ni yang paling kecil, yang ini
Yang paling besar mana? Yang paling besar. Z ke X? Yang paling besar. Z ke X? Yes, X yang paling besar. Z kecil lagi. Antara Z dengan X, Z kecil. So kalau kita susun QZX. Kenapa? Yang ini dekat kiri, kumpulan 1. Yang ini dekat belah kanan, kumpulan 17. Yang ini kumpulan 1. So merentasi kala, saiz dia makin kecil. Jadi Q paling kecil, yang second adalah Z, yang seterusnya adalah X. So awak kena ingat merentasi kala susunan dia punya saiz atom semakin kecil. Okay, maknanya yang ke kanan lagi kecil berbanding yang kiri. Sebab apa? Sebab dia punya bilangan proton dalam nukleus bertambah, daya tarikan antara nukleus dengan elektron dalam petala semakin kuat, so saiz semakin kecil. Okay, boleh faham pasal saiz? Okay. So bila suruh susun macam itulah. Okay, so seterusnya apa yang awak perlu tahu dalam jadual berkala? Okay, satu saiz. Okay, saiz tadi dah okay. So yang seterusnya, kedua, soalan tanya takat lebur dan takat didih. Okay, so bila takat lebur dan takat didih melibatkan apa? Melibatkan daya tarikan antara atom ke, logam ke. So kita dah belajar pasal ikatan dalam kimia. Okay, so kita dah belajar pasal ikatan dalam kimia. Jadi senanglah kita nak terangkan pasal takat lebur dan takat didih dalam jadual berkala. Okay, so kita tahu kumpulan 1 adalah logam. Okay, so kita tahu kumpulan 1 adalah logam. Okay, so dia antara kumpulan 1, kumpulan 18, kumpulan 17. Kalau jadual berkala ni lah ditanya. So kita tahu kumpulan 1 adalah logam. So ikatan apa yang ada dalam logam? Okay, so ikatan apa yang ada dalam logam? Awak dah belajar ikatan kimia hari tu. Ikatan yang terbentuk dalam logam. Ikatan apa? Ikatan apa? Yes, ikatan logam. Okay. So kita tahu kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13 adalah logam. Jadi ikatan yang terbentuk dalam kumpulan dalam logam adalah ikatan logam. So daya tarikan logam adalah lebih kuat. Okay. So apa yang berlaku kalau bukan logam? So kita tahu 18 dan 17 bukan logam. Okay, 18 dan 17 bukan logam. Jadi dia adalah antara molekul. Okay, 18, 17 bukan logam. So dia adalah antara molekul. Kalau kumpulan 1 dia logam, logam wujud sebagai atom. So dalam kumpulan 1 adalah ikatan logam. Kalau dalam kumpulan 18 dan 17, kumpulan 18, 17 dia adalah molekul. So daya tarikan dia adalah daya van der Waals. Okey, yang ini kita guna daya van der Waals lah. So daya van der Waals tu macam mana? Contohnya ini adalah molekul air. So ini adalah molekul air, dua molekul air. So daya tarikan antara dua molekul air ni, bukan ikatan hidrogen ya. So daya tarikan antara dua molekul air ni yang kita panggil sebagai daya van der Waals. So apa yang berlaku kalau menuruni kumpulan 1, takat lebur dia berkurang. Okay, kalau menuruni kumpulan 18 dan 17, takat lebur dia bertambah. Okay, so kenapa takat didih kumpulan 1 berkurang? Sebab daya tarik ke antara atom ataupun kita panggil ikatan logam antara atom semakin lemah. So bila lemah apa yang berlaku? Sedikit tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Manakala logam molekul, daya van der Waals semakin bertambah. Jadi lebih tenaga diperlukan
untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, boleh? So, kereaktifan, saiz atom. So, yang ketiga adalah kereaktifan. So, kumpulan satu semakin menuruni kumpulan apa yang berlaku, kereaktifan dia semakin bertambah. Manakala kalau kumpulan 17 semakin menuruni kumpulan, kereaktifan dia semakin berkurang. Kereaktifan tu bermaksud dia bergantung kepada kecenderungan atom untuk lepaskan elektron ke untuk terima elektron. Okey. So kalau kumpulan satu, awak dah tahu logam mesti sentiasa melepaskan elektron. Logam mesti sentiasa melepaskan elektron. Manakala bukan logam ataupun kumpulan 17 akan sentiasa menerima elektron. Jadi kalau lepaskan elektron, mana yang lagi senang? Maknanya saiz makin besar. Okey, saiz atom semakin besar menyebabkan daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence semakin kurang. So, atom semakin mudah melepaskan elektron. Manakala kalau kumpulan 17, dia kena tarik elektron dekat dengan dia. Jadi, daya tarikan antara nukleus tu kena kuat lah. Jadi, macam mana daya tarikan nukleus kuat apabila saiz atom semakin kecil. So, nukleus lagi kuat menarik elektron ke arah atom tersebut lah. Okay, ini kereaktifan lah disebabkan oleh saiz atom. So, daya tarikan dia apa yang berlaku. Okay, so yang ini adalah sedikit sebanyak pasal jadual berkala. Okay, awak dah kena tahu tindak balas apa yang berlaku dalam jadual berkala, dalam kumpulan 1, kumpulan 17 apa. So, awak tengok balik ya. Yang ni sekali lalu ni kalau nak sentuh ni habis masa nanti kan. So, amphoteric tu apa? Amphoteric kalau dalam kala, okay, kala ketiga, kita hanya sentuh kala ketiga saja. So antara natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan juga argon. So kita tahu yang belah kiri, so natrium dengan magnesium adalah alkali. Okay, dia membentuk logam alkali. Okay, aluminium kita panggil dia sebagai amphoteric sebab dia boleh bersifat asid, boleh juga bersifat alkali. Manakala yang sebelah sini, silikon, fosforus, sulfur dan klorin adalah asid. Kalau dia menghasilkan logam oksida, dia akan menghasilkan yang berasid. Okey, sebelah kiri alkali, sebelah kanan berasid. Tengah-tengah iaitu aluminium, amphoteric. Okey. So ini adalah sedikit sebanyak tentang ikatan jadual berkala. So kita tengok soalan dia sikit. Okay, so paper 1. Okay, contohnya. Okay, tengok ni lah. Okay, so yang ni soalan tentang unsur-unsur peralihan. Okay, unsur-unsur peralihan, so kumpulan peralihan yang mana? Ni, yang tengah-tengah ni. Ni adalah logam peralihan. Okay, apakah sifat istimewa bagi logam peralihan? Yang paling ketara sekali bagi logam peralihan. A, B, C, D. Apa dia? Jawapan 38. Manakah antara berikut sifat istimewa bagi logam peralihan? A, B, C, D. Okey, manakah sifat istimewa bagi logam peralihan?
Yes, D, donkey. Membentuk ion yang berwarna. Okay, membentuk ion yang berwarna. Contoh ferrum. Ferrum 2 warna apa? Ferrum 3 warna apa? So, membentuk ion yang berwarna. Selain daripada itu, logam peralihan juga ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan ataupun kita panggil charge tu lah. Dia ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okay. So, yang ni contoh. Okay. Unsur M terletak dalam kumpulan yang sama dengan ferrum dalam jadual berkala unsur. So, apakah ciri-ciri bagi M? So, ferrum duduk dekat mana? Kumpulan peralihan. So, ferrum ni dalam kumpulan peralihan. Jadi, kalau M ni terletak dalam kumpulan yang sama, so dia akan mempunyai ciri-ciri yang sama. Okey. Apakah ciri-ciri bagi unsur dalam peralihan? So, apa? A, B, C, D. Okey, D. Yes. So, D apa dia? Bertindak sebagai mangkin dan juga mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. So, antara ciri-ciri dia boleh membentuk ion berwarna, boleh bertindak sebagai mangkin dan juga mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okey. So, ini adalah ciri-ciri kumpulan peralihan. Okey. So, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang ini adalah kumpulan. Okey, kumpulan unsur-unsur dalam kala. Okey, soalan nombor 28. Antara berikut, yang manakah betul mengenai perubahan sifat unsur merentasi kala dalam jadual berkala unsur? Okey, merentasi kala macam ni. So, dia akan macam ni. So, apa jawapan yang betul untuk soalan nombor 28? Sifat-sifat unsur merentasi kala dalam jadual berkala. D yang betul. Okay, so kita tengok jawapan satu-satu. Okay, C. So jawapan dia adalah yes, C. Sepatutnya C. Okay, kenapa nombor 1 salah? So jejari atom berkurang ke bertambah? So kita tahu saiz atom semakin berkurang. Kalau saiz semakin berkurang, maknanya jejari tu semakin berkurang. Okay, so A salah. Okay, B, jisim atom relatif, so bertambahlah. So jisim atom relatif bertambah. Okay, bilangan elektron valence bertambahlah sebab ini kumpulan 1, ini kumpulan 17. Okay, so 1 elektron valence dia 1, 17 elektron valence dia 7. Jadi bilangan elektron valence semakin bertambah. Okay, betul C. Okay, seterusnya. Soalan nombor 29. Manakah antara berikut yang betul? Manakah antara berikut yang betul? Okay, nombor proton X berkurang, Y 12, Z lebih daripada 12. Okay, nombor 29. Pernyataan berikut manakah yang betul? Boleh?
Okay, ni dia bukan kepada color. Tapi ni kalau ni dia adalah dalam kumpulan. Ini menuruni kumpulan. B, okey, kita tengok. Menunjukkan sifat kimia yang sama. Yes. Ya. Betul? B. Okey, kenapa? So, kalau kita tengok formula klorida dia. Jadi, bila dia bertindak balas dengan klorida, dia menghasilkan XCl2. Okey, kita tengok ya, XCl2. So, kita tahu Cl minus. So, X ni charge dia berapa? Yes, 2 plus. So, kita tahu yang ini adalah unsur dalam kumpulan yang kedua. So, X, Y, Z ni adalah unsur dalam kumpulan kedua. Sebab bila dia bentuk formula klorida, XCl2, YCl2. So, kita tahu X 2 plus. Y ni pun akan 2 plus, Z ni pun Z 2 plus. Okey, tapi dia dalam skala yang berbeza. So, ini mungkin 12. Kumpulan 2 lagi. Mana yang belakang 2? So yang ini mungkin nombor proton dia 20. Ni berapa? 4. Contohlah 4 kot. Less than 12. So 2, 2. Okay. So nombor proton ni contoh 2, 4. So dia 2, 2. Yang ni 282. Ni 2882. So ini adalah menuruni kumpulan 12. Okey, jadi dia kumpulan 12 mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, jadi awak kena tengok macam ni lah. Soalan keluar bentuk macam ni. Awak kena mahir tukarkan nombor proton jadi susunan elektron. Okey. So yang ini. Okey, kumpulan 17. Soalan nombor 23. Unsur Y terletak dalam kumpulan yang sama dengan klorin dalam jadual berkala. Okey, unsur Y terletak dalam kumpulan yang sama dengan klorin dalam jadual berkala unsur antara berikut. Yang manakah betul tentang Y? So, ini kumpulan 17, klorin kumpulan 17. Okey, so mana yang betul untuk soalan nombor 23? Terus nampak ASD, terus nampak. Okey. Kalau dia bentuk ion, ion apa? Okey, kita betulkan kat sini. So kalau dia bentuk ion, dia jadi ion apa? Kalau ni Y positif, so salah. Sepatutnya dia adalah Y negatif. So oksida base ni untuk kumpulan 1. Okey, jadi dia oksida asid. Dia adalah asid. So dia akan membentuk oksida asid, berasid. Wujud sebagai monoatom ni hanya untuk kumpulan 18. So kumpulan 17 wujud sebagai atom. So kumpulan 17 wujud sebagai atom. Okey. So macam inilah soalan untuk jadual berkala. Okey, seterusnya kita tengok last kali ikatan kimia. Okey. So ikatan kimia dia lebih tanya pada ionik dan covalent lah sebab dia boleh buat macam-macam soalan. Okey, kalau yang ikatan lain tu dia fakta terus dapat jawapan. Okey, soalan nombor 5. Antara berikut, yang manakah kedudukan unsur X dalam jadual berkala unsur? Okey, dia bagi ni ion X2 plus. Okey. So bila dalam kedudukan dalam unsur, mesti dia dalam bentuk atom. Jadi awak kena tukarkan kepada atom. Okey, apa yang kita kena tengok kat sini?
bilangan elektron. Okey, berapa bilangan elektron bagi ion X2+? 28. So kat sini bilangan elektron dia sama dengan 10. Jadi berapa bilangan elektron untuk atom X? Yes, 282. So sini sama dengan 12. 282. So dekat mana? A, B, C, D? Yes, so jawapan dia adalah B. Okay. So kena ingat ya, kalau ion 2+ nak jadi atom kita kena tambah. Tambah berapa? 2 ke 1 ke kat sini. Kalau minus kita kena buat apa? Kita kena tolak untuk dapat bilangan atom dia. Okay. Seterusnya. Soalan nombor 6. Okay, ini ikatan kimia dulu. So soalan nombor 6, ikatan ion. Apakah nombor proton bagi atom Z dan atom Y? Dah terus kena ingat. Yang ini dia bagi dalam ion. So, kita nak cari atom Z berapa? Okay, B. So, kita tengok atom Z 28. Yes, D, donkey. Okay. So 28 ion bila jadi elektron dia akan tambah 2. So dia akan jadi 282. So 12. Kalau ion ni 288. So bila dia jadi atom kita kena tolak 1. Jadi dia akan dapat 287. So 17. Okay. Ion atom. Okay. Ion atom. Okay, seterusnya soalan nombor 7. Apakah unsur yang diwakili oleh Q dan R? Okay, apakah unsur yang diwakili oleh Q dan R? A. Okay, kita tengok. So, B confirm salah lah. Okay, B dan D confirm salah sebab Q ni charge positif. Okay, Q charge positif. So, kita tahu positif mesti dia adalah logam. So, kita nak tahu logam apa? Yes, so jawapan dia adalah A. Sebab apa? Sini 28. So, bila dia jadi atom, 281. So, R dia adalah 28. So, bila dia jadi atom, kita tolak 2. Kita dapat 8. So, jawapan dia A. Okay, yang ini dia akan bagi yang awak selalu ingatlah. Sodium, oksigen. Okay. Seterusnya, soalan nombor 8. Okay, apakah formula kimia yang terbentuk apabila unsur M yang terletak dalam kumpulan 1 dan unsur L yang terletak dalam kumpulan 16? So, apa? Formula kimia. Ini still lagi dalam ikatan ion. C. Okay, kita tengok. Okay, macam mana kita nak tahu? So, dia kata kumpulan 1 dengan kumpulan 16. Okay, kita ambil. So, kita tahulah dia adalah 21, satu lagi 26. Betul? Kalau kita buat susunan elektron. Okay, so 21 berapa yang dia lepaskan? So 21 dengan 26. Ini lepaskan satu elektron. So sini M, sini L. Jadi M lepaskan satu elektron, L akan terima 2 elektron. So kita cross.
So M akan dapat 2, L akan dapat 1. So awak akan dapat M2L. Okay, betul C. Okay, macam ni macam ni ya. So awak tahu kumpulan 1, jadi elektron valence dia adalah 21 lah. Kita ambil skala kedua je. So kalau kumpulan 16, jadi elektron valence dia adalah 6, 2, 6. So kalau ionik, 1 akan lepaskan 1 elektron, 2, 6 dia akan terima 2 elektron. Lepas tu awak buat apa? Cross, so awak akan dapat M2L. Okay. Seterusnya, soalan nombor 9. Okay, antara berikut, yang manakah yang benar tentang tindak balas itu? C, yes. Terus nampak sebatian ion terhasil. Okay, sepatutnya X kena buat apa? X adalah 26. So dia kena terima elektron. Kalau M dia 281. So dia kena lepaskan elektron. Okay, so jawapan yang betul adalah C. Okay, soalan yang terakhir untuk ikatan ion. Soalan nombor 10. Okay, soalan apa? Apa jawapan dia? Soalan nombor 10. B ke? Yes. Potassium, kalium. Okay. Awak tengok apa? Tengok kat sini saja. Lepas tu tukarkan kepada susunan elektron. Mana yang ada 4 petala. Jadi kalau natrium 281, silikon 284. So kalau kalium 2881. So kita tahu dia membentuk HCl. So dia membentuk HCl, Cl, Cl minus. Okay, sini mesti 1, sini mesti 1. Jadi X dia mestilah X plus. So yang mana yang X plus? So Ca, kalsium dia 2882. So jadi yang betul adalah kalium. Okay, awak kena tengok dari sini dulu. Kita nak tahu cas dia berapa. So kita tahu dari sini cas dia adalah 1. Sebab apa? 1 daripada sini, 1 daripada ion klorida. Jadi bila awak buat susunan elektron, kita dapat 2881. Yes, so jawapan yang betul adalah potassium, kalium. Okay. Jadi ini adalah pasal jadual berkala. Ikatan kimia. Okay, sekejap. Soalan nombor 12. So? D, okay, kita tengok. D atau B, okay. So kita tengok formula dia Gl2. So dia nak susunan yang elektron yang betul bagi atom G. So Gl2 maksudnya 2 ni datang daripada G. Sini 1 kan, 1 ni datang daripada L. So L adalah L minus, G adalah 2 plus. So mana yang berikut adalah 2 plus?
Yes. So jawapan dia adalah B. Dia akan lepaskan 2 elektron. So dia akan jadi G2+. Okay, awak Gl2. So 2 ni mesti datang daripada G. Jadi G charge dia 2+. Okay. L ni mesti 1. Sebab dekat G ni 1. So L ni 1. So L 1. Jadi dia 1 minus. So yang 2 plus adalah 282. Okay. Kena hati-hati kat situ. Kalau 286 dia akan jadi 2 minus. 2 minus tu mesti datang daripada L. Okay. So awak kena ingat. Yang kat bawah ni Gl2. Yang kat bawah ni datang daripada mana? Datang daripada atom yang sebelah dia. So kalau kat sini 1 datang daripada L. 2 ni datang daripada G. So G ni dia mempunyai 2+. Okay, L ni dia adalah 1 minus. So yang mempunyai 2+ adalah 282. Okay, boleh? Jelas? Faham? Jelas. Okay, so ini ikatan ion. So kita tengok sedikit ikatan covalent. Okay, jap. Okay, ikatan covalent. Okay, apa maksud ikatan covalent? Okay, so B, yes. Atom bukan logam berkongsi elektron mencapai susunan elektron atom stabil. Okay, soalan nombor 29. A, yes, betul. Phosphorus oksida. Okay, yang lain tu semua adalah ion. Okay, yang ini antara P dan juga ion phosphorus dan juga O yang ni. Okay, seterusnya. Soalan nombor 31. Soalan nombor 31. B. Okay, so kita tengok macam mana nak tahu. So B oksigen. So Y oksigen, hidrogen. Betul lah. So Y adalah oksigen. Okay, Z adalah hidrogen. So kita tengok Y betul ke oksigen. So sini dia 8, dia akan jadi 26. Okay, so awak tengok saja daripada nombor proton, tukarkan kepada susunan elektron, so awak akan dapatlah. Jadi 26, Y adalah oksigen, Z adalah hidrogen. Okay. Soalan 32. D, yes. Donkey, oksigen. Oksigen ganda 2, nitrogen ganda 3. Fluorin dengan hidrogen ikatan tunggal. Okay. So kalau ganda 2 berkongsi berapa elektron? 4. 4. Okay, 4 elektron ataupun 2 pasang elektron. Okay. So seterusnya soalan nombor 33.
T. Perkongsian elektron. Perkongsian elektron, terus ikatan kovalen. C, Q dan S. Ya, betul. Perkongsian elektron. So, ikatan kovalen. Ikatan kovalen bukan logam dengan bukan logam. Yes, A. Okay, ikatan kovalen bukan logam dengan bukan logam. Bukan logam dengan bukan logam. Bukan logam tu antara atom apa? 14, 15, 16 dan juga 17. So kalau atom dalam kumpulan ni jumpa membentuk ikatan kovalen. So ini ikatan kovalen. Kalau ionik antara 1, 2 dan 13, 15, 16 dan juga 17. So 1, 2, 13 ni lepaskan elektron. 15, 16, 17 terima elektron. So dia jadi ionik. Okay, yang lain tu semua adalah ionik lah. Okay, P dan R tak ada lah. Okay, P dan R tak ada. 14 dengan kumpulan 2 tak ada. Okay, so jawapan dia adalah A. Okay, seterusnya soalan nombor 34. Formula yang terbentuk. Okay, macam mana nak buat untuk kovalen pula? Kalau ikatan ionik, atom lepaskan berapa, terima berapa. Kalau ikatan kovalen, berapa yang dia perlukan untuk capai elektron. Itu yang buat cross. Okay, apa jawapan? D. Okay, kita tengok ya. So, dia kata susunan elektron E. So, E 287. So, G dia ada 4 elektron valence. So, kita buatlah. Kita tahu 4, dia ada 4. Okay, so G ada 4 elektron valence. So, dekat belakang 4. So, E perlukan 1 lagi elektron. Kalau G, dia perlukan lagi 4 elektron. Lepas tu buat apa? Cross. So, E akan dapat 4. G akan dapat 1. So, G1E4. Okay, kita mula. So, 14 jumpa dulu kan. So, G kena letak depan lah. So, G yang kumpulan mula dulu letak depan. So, 14 dengan 17, G baru E. So, GE4. So, jawapan dia adalah boy. Okay, saya ulang balik macam mana nak buat dia. So, so di sini dia kata E adalah 287. So, E susunan elektron dia 287. So, dia kata G mempunyai 4 elektron valence. So, G ada 4. So, dia macam ni lah 284. Okay, petala tu tak ada kaitan untuk buat dia punya formula kimia. So, E akan perlukan 1 lagi elektron, manakala G akan perlukan 4 lagi elektron. Lepas tu buat apa? Cross. So, cross, G akan dapat 1. So, G dapat 1, E akan dapat 4. So, kalau kita susun, G mula dululah sebab dia kumpulan 14. Barulah E, dia kumpulan 17. So, G1, E akan dapat 4. GE4. So, ini cara nak buat untuk formula kimia bagi sebatian kovalen. Okay, boleh faham nak bentuk dia? Kalau ionik, berapa lepaskan, berapa yang dia terima. So, cross. Kalau kovalen, berapa yang dia perlukan untuk capai oktet. Okay, so cross. Okay, kita buat apa dulu? Kita buat G dululah sebab dia 14. 14 baru 17. Okay, so GE4.
Okey, soalan seterusnya 35. Apakah konfigurasi elektron bagi atom Y? Atom Y. Sebelum dia buat ikatan covalent. C salah. B pun salah. Yes, A. Cikgu. A, ya, A. Banyaklah E. Okay, so A. Sebab kenapa bukan 284? Ni hanya ada satu petala, dua petala. So, 3 petala ni confirm salah lah. Okay, ini sebelum dia buat ikatan dengan H. Jadi, kalau 28 ni lepas dia dah buat ikatan dengan H, baru dia capai susunan elektron oktet yang stabil. So, dia adalah 24. Okay? Sebab apa? Dia kongsi satu elektron saja. So, sini satu elektron. So, ini satu daripada H. So, jadi untuk Y adalah 24. Okay, boleh? Faham? Jelas? Okay. So, okeylah soalan terakhir. 36. Manakah susunan elektron yang betul bagi molekul nitrogen? B salah. Okay, so nitrogen 7. So kalau kita buat dia 25. Okay, sepatutnya yang ni pun semua salah. Sepatutnya 27, so dia 25 kan. Jadi dia akan kongsi 3 elektron. So nitrogen kan dia membentuk C confirm salah lah sebab dia tak buat ikatan. Okay, sepatutnya dia kongsi. Okay, ini semua salah. Sebab apa? Sepatutnya dia perlukan lagi berapa? Yes, dia adalah ikatan ganda 3. So, dia perlukan lagi 3 elektron. So, dia akan kongsi 3 elektron. So, sepatutnya 3 lah. Okay, sepatutnya dia 1, 2, 3 dari sini. Contohnya ini. Buatlah. So, dia akan membentuk ikatan ganda 3. Yes, betul. Okay, yang ini saya buat petala terakhir je. Okay, yang ni petala terakhir. So, dia ada 25 kan? So, daripada 25, 3 kongsi. 3 dia sumbang. 2 bebas. So, 2 bebas. 3 dia sumbang. So, dari sini pun 2 bebas. Okay, 2 bebas. 3 dia sumbang. So, sepatutnya macam ni. Dia membentuk ikatan ganda 3. 1, 2, 3. Sebab dia berkongsi 3 pasang elektron ataupun berkongsi 6 elektron antara satu sama lain. So, soalan ni salah lah. Jawapan dia sepatutnya 3 dekat tengah. 3 pasang dekat tengah. Yes, ikatan ganda 3. Okay, awak kena ingat dia 25. So, dia perlukan lagi 3 elektron. Jadi, kalau dia perlukan lagi 3 elektron, dia akan kongsi 3, 2 bebas. So, 2 bebas. Okay. 3 akan kongsi. So, kita akan membentuk ikatan ganda 3. Okay, jelas untuk ikatan kimia? So, lebih kurang macam itulah soalannya. Okay, boleh? Faham? Boleh. Okay, so saya sampai sini je lah. Okay, ada apa-apa soalan boleh tanyalah dekat luar. Okay, so sampai sini saja. Pengiraan semua kalau ada masalah boleh tanya cikgu. Okay. So hari ni, okay, good night. Okay, banyaklah kau. Okay, so terima kasih kerana join kelas. So kita good luck lah untuk soalan untuk jawab kimia nanti. Okay. So terima kasih kelas.
Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Terima cikgu. kasih cikgu. Cikgu. Okay, good night.